belajar dan kita amalkan. Penyucian yang zahir dan penyucian yang batin. Zahir tu ilmu fiqh lah, belajar ambil air sembahyang, belajar bersihkan najis, belajar cara istinja. Adapun batin tu cara kita adalah belajar ilmu tasawuf. Dan bermula penyempurnaan penyucian yang batin adalah dengan kita usahakan yang pertama dahulu penyucian yang zahir. Dengan maksud apa? Siapa yang mengusahakan dirinya untuk dapat bersihkan zahirnya, maka itu tandanya dia ini akan terus diberi taufik untuk dapat membersihkan batinnya. Yakni untuk dapatkan kebersihan yang batin, mestilah dimulakan dengan kebersihan yang zahir. Maka Al-Imam Al-Ghazali rahimahullah ta'ala pada kitab Bidayatul Hidayah ini, setelah menerangkan tentang adab kita ketika beristinja, adab kita ketika nak masuk tandas, nak buang air, maka dia masuk pula pada adab yang kedua, iaitu adab berwuduk. Muka surat 18. Adab berwuduk, mengambil air sembahyang lah. Yang mana wuduk ini adalah lesen dan syarat kita untuk masuk ke hadratullah subhanahu wa ta'ala. Wuduk adalah syarat sah sembahyang. Kalau tidak ada wuduk, maka tak sah sembahyang. Maka Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad, mestilah kita belajar cara-cara untuk berwuduk. Dan semua tu kita dah belajar dah. Tapi yang kita nak belajar hari ni, cara-cara untuk menyempurnakan wuduk. Untuk menyempurnakan wuduk kita, sehingga wuduk kita menjadi wuduk yang dibuat oleh baginda Nabi Muhammad SAW. Walaupun kita tengok wuduk ni satu benda yang kecil, ibadah ni. Wuduk ni bukan perbuatan biasa. Dia bukan hanya penyucian, dia adalah ibadah. Seseorang itu boleh masuk syurga hanya dengan berwuduk sahaja. Seseorang itu boleh diterima amalannya, mendapat redha Allah hanya dengan berwuduk sahaja. Kerana wuduk adalah ibadah al-qurbah, perkara yang mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan perlu kita ingat sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkata, al-wudu' miftahul lis-salah. Wuduk ini adalah kunci bagi sembahyang. Jadi kalau wuduknya tak sempurna, kuncinya tak sempurna. Dan kunci kita punya rumah tu, kalau gigi kunci tu lebih ke kurang ke, tak kena sikit saja, terus tak boleh buka pintu. Begitulah wuduk ini. Kalau kurang sempurna, maka tak terbukalah pintu solat. Pintu solat dibuka dengan berwuduk. Kalau sempurna wuduknya, maka sempurnalah solat. Kerana itu Nabi dalam hadis SAW banyak menyebutkan, man tawadda'a fa ahsana wudu'ahu. Banyak dalam hadis Nabi sebut, barang siapa yang berwuduk lalu memperbaiki wuduknya. Barang siapa yang berwuduk lalu menyempurnakan wuduknya. Ketika nak tidur, disebutkan Nabi ni, maka dia berwuduk seperti wuduknya dalam sembahyang. Maknanya Nabi SAW sentiasa menyempurnakan wuduknya SAW. Maka kita hari ini mungkin dah belajar dah tahu dah apa tu rukun-rukun wuduk, apa tu perkara yang batalkan wuduk. Cuma hari ini kita nak tahu pula bagaimana cara menyempurnakan wuduk. Bagaimana wuduk yang sempurna, yang kita nak jadikan sebagai kunci untuk kita diterima sembahyang kita daripada Allah Subhanahu wa taala. Sayyidina Bilal bin Rabah rahimahullahu taala radhiyallahu anhu, Nabi kata, wahai Bilal, aku dengar semalam ketika Isra wal Mi'raj, aku dengar bunyi terompah kamu dalam syurga. Ini sami'tu khashkhashana alaika fil jannah, wahai Bilal, semalam ketika aku naik ke langit di Mi'raj, aku masuk dalam syurga, aku dapat dengar bunyi kamu melangkah dalam syurga, wahai Bilal. Apa yang kamu buat atas dunia ni sehingga kamu hari ini dah berlega-lega dalam syurga Allah Subhanahu wa taala? Kata Bilal radhiyallahu taala anhu, wahai Rasulullah, aku setiap kali berhadas, masuk tandas, buang air, tak akan aku keluar melainkan setelah aku berwuduk. Maka Sayyidina Bilal sentiasa menjaga wuduknya dan dia sentiasa dalam keadaan suci. Kerana orang yang sentiasa dalam keadaan berwuduk ini, mereka akan sentiasa bersama dengan para malaikat, dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala
malaikat sentiasa istighfarkan kepada dia. Malaikat sentiasa doakan kepada dia. Sebab itulah kita disunatkan untuk sentiasa berwuduk. Walaupun bukan nak semayang pun, duduk rumah je, kita disunatkan sentiasa berwuduk. Kerana orang dalam keadaan sentiasa berwuduk ni, mereka didoakan oleh para malaikat. Duduk saja pun diampunkan dosa. Duduk saja je, tapi diampunkan dosa. Sebab hanya ibadah berwuduk. Maka al-wuduk dari segi bahasa, bahasa Arab, wuduk ni diambil dari perkataan al-wada'ah, bercahaya. Wuduk diambil dari perkataan al-wada'ah, bercahaya. Menunjukkan, dinamakan, syariat kita menamakan wuduk ni sebagai wuduk adalah kerana orang yang berwuduk ni sentiasa bercahaya anggota badannya. Kerana itulah dalam hadis Nabi disebutkan sallallahu alaihi wasallam, ummati ghurrah muhajjalun yaumal qiyamah. Umat aku nanti mereka bercahaya anggotanya di hari kiamat, dan aku dapat mengenal umat aku nanti di hari kiamat berdasarkan cahaya yang ada pada anggota badannya. Maka lebihkanlah basuhan wuduk kamu di muka dan di tangan dan di kaki, kata Nabi SAW. Kalau kita nak kita ni cepat dikenal oleh Rasul di hari kiamat, maka sentiasalah melebihkan basuhan wuduk. Walaupun wuduk tu kita nampak kecil je, tak macam semayang, tak macam zakat, tak macam haji, tapi dia boleh menjadi asbab untuk kita mendapat syafaat bagi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sayyidah Nafisah, seorang perempuan salihah di Mesir, keturunan baginda Nabi Muhammad SAW, yang merupakan guru kepada Imam Syafi'i. Ketika mana meninggalnya Imam Syafi'i, Sayyidah Nafisah mengatakan, memuji kepada anak muridnya Imam Syafi'i. Imam Syafi'i ini hebat, tapi mendapat pujian daripada Sayyidah Nafisah, katanya, kana yuhsinul wudu. Syafi'i ini adalah seorang pelajar yang sangat tertib dalam berwudu. Mendapat pujian daripada gurunya hanya pada perkara berwuduk sahaja. Sebab jarang kita nampak orang ni mereka menyempurnakan wuduknya. Sebab ramai orang tengok wuduk ni benda biasa je, wuduk je pun. Dibuat hak wajib je. Tapi sebenarnya dengan wuduk itulah menjadi jalan kita untuk sampai kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Maka hari ini kita berazam, setiap kali masuk tandas, buang air kita jangan keluar melainkan setelah berwuduk. Kalau kita tidak hid nifas lah. Kalau kita perempuan tidak hid nifas, sebab orang perempuan hid nifas tidak dibenarkan berwuduk. Dan itu kena beri perhatian juga. Perempuan yang haidah, dalam keadaan haid, dalam keadaan nifas, mereka tak dibenarkan berwuduk. Kata ulama, haram, berdosa perempuan tengah haid dengan ambil air semayang. Sebab apa? Sebab dia tengah hadah besar, tapi nak angkat hadah kecil, mana boleh. Tengah hadah besar, nak angkat hadah kecil tak boleh. Maka perbuatan tu sia-sia, membazir air. Maka mereka tak dibenarkan berniat wuduk tu sendiri. Tapi kalau kita tidak dalam keadaan begitu, sunat kita ni sentiasa dalam keadaan berwuduk. Nak pergi pasar, nak baca buku, nak memasak, ambil wuduk, tak ada masalah. Apatah lagi nak mengaji Al-Quran, nak berzikir, nak hadir majlis ilmu, nak duduk dalam masjid, itu lagi afdal berwuduk. Orang duduk dalam masjid dalam keadaan berwuduk tak sama dengan orang duduk dalam masjid dalam keadaan tidak berwuduk. Orang yang hadir majlis ilmu dalam keadaan berwuduk dengan tak berwuduk tak sama. Pendapatannya tak sama. Sebab itu Nabi SAW dalam hadis sallallahu alaihi wasallam, barang siapa yang mengaji Al-Quran, baca Al-Quran pun tak sama. Contoh, orang ada dua orang, seorang berwuduk, seorang tak berwuduk. Baca alif lam mim. Bismillahirrahmanirrahim. Alif lam mim, 3 huruf. 3 huruf je baca. Yang ada wuduk, yang tak ada wuduk, 1 huruf diberi 10 pahala. Tak ada wuduk. Tapi yang ada wuduk, 1 huruf diberi 25 pahala. Hanya dengan sebab berwuduk sahaja, dah digandakan pahala mengaji dia. Tak pegang Quran ni, dia ingat saja. Alif lam mim, 3 huruf. Nabi kata 1 huruf 10 pahala. Itu yang 10 pahala tu untuk orang tidak ada wuduk tu. Baca Al-Quran dalam keadaan tidak berwuduk, 1 huruf 10 pahala. Tapi kalau ada semayang, dapat 1 huruf 25 pahala. Dalam hadis daripada Sayyidina Ali bin Abi Talib. Maka begitu kelebihan. Setiap amalan kita digandakan pahalanya oleh Allah kalau dibuat dalam keadaan berwuduk. Kalau ibadah tu tak wajib berwuduk pun, macam mengaji Al-Quran tak wajib berwuduk. Pegang Quran je wajib wuduk. Nak mengaji di mulut ni tak wajib ada semayang sebenarnya.
Tapi kalau dia sembahyang, dapat pahala lebih. Dapat ekstra, bonus. Sebab apa? Sebab kita dikira mengagungkan kalamullah Subhanahu Wa Taala. Kita dikira mengagungkan kitab Allah Subhanahu Wa Taala. Begitulah. Siapa yang hadir majlis ilmu, ada wuduk, besar pendapatannya. Pahalanya lebih besar. Siapa yang berbuat perkara-perkara yang harus, memasak ke, siram pokok bunga ke, lipat kain baju ke, ada sembahyang, jadi pahala. Sebab apa? Dia berbuat dalam keadaan dia sentiasa didoakan oleh para malaikat. Jadi itu kelebihan berwuduk ni. Baik. Kita masuk pada kitab kita Bidayatul Hidayah pada usul 18. Berkata Imam Al-Ghazali rahimahullahu taala, wa nafa'ana bi ulumikum wa bi ulumi sa'ir salihin radhiyallahu anhum anna bikum ila anqal adabul wudu ataupun adab berwudu. Imam Ghazali tak hajar kita hanya rukun berwudu, dia ajar kita adab berwudu. Supaya wudu kita hari ni bukan jadi wudu orang awam. Wudu orang awam belajar fardu ain biasa je. Dah belajar rukun wudu, pertama niat, lepas tu basuh muka, lepas tu basuh tangan, itu wudu orang awam tu. Takkanlah kita nak duduk di tempat yang sama je, dah hidup 40 tahun, 50 tahun dah. Kita punya umur 50 tahun, 60 tahun, kita punya wudu je satu punya wudu, sama je, tak ada beza. Apa kita guna dengan umur kita? Kita guna dengan kita punya tenaga yang kita ada, ilmu yang kita ada. Nah, ada orang umurnya 10 tahun, 15 tahun, tapi wudunya macam orang 50 tahun. Terketik, terning, molek, atau molek. Ada orang umur 50 tahun, wudu macam budak je satu. Sebab tak belajar. Dan sebab tak cuba untuk memperbaiki wudunya, sedangkan memperbaiki wudu adalah ibadah. Kata para ulama, memperbaiki ibadah adalah lebih afdal daripada memperbanyakkan ibadah. Ni ingat tu boleh-boleh tu. Kita punya kehidupan ni cari benda yang paling terbaik. Memperbaiki ibadah adalah lebih afdal daripada memperbanyakkan ibadah. Semayang 100 rakaat dengan semayang 2 rakaat yang sempurna lagi afdal semayang 2 rakaat yang sempurna. Maka kita dalam proses nak sampai kepada Allah ni mesti menyempurnakan ibadah, memperbaiki ibadah. Sebab itu kita dalam doa Nabi ajar pada Allahumma a'inna ala zikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Ya Allah, bantu aku untuk berzikir kepada kamu, bantu aku untuk bersyukur kepada kamu. Yang ketiga, bantu aku untuk memperbaiki ibadah, bukan memperbanyakkan ibadah. Nabi suruh minta pada Allah, minta supaya kamu boleh memperbaiki ibadah, bukan boleh banyak ibadah. Sebab banyak ibadah tanpa kita panggil apa? Banyak ibadah tanpa sempurna tak guna. Kita nak ibadah yang sempurna, ibadah yang padat, kualitinya tu bagus. Maknanya ibadah tu telah kita cuba untuk menyempurnakannya dan memperbaiki. Itu ibadah yang disukai oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Walaupun sikit. Daripada ibadah yang banyak tapi tak sempurna, tak molek. Macam orang beri buah durian lah ke kita. Orang beri buah durian 10 biji, semua buruk belaka. Dengan hak beri 1 biji tapi molek, musangking warna kuning, sinar molek. Hak kita mana kita nak? Hak sutih, hak molek ni ke hak 10 hutih hak tak molek tak boleh makan belaka. Kita nak sutih molek tak ke dah? Kita boleh makan juga walaupun sikit. Dah, tapi kalau buat hari 10 hutih pun, seguni buat hari semua buruk belaka, tak boleh makan belaka. Dah nak buat apa? Begitulah ibadah kita. Kalau kita banyak sembahkan kepada Allah, semua hak buruk-buruk belaka, tak boleh pakai belaka. Tak guna. Jadi memperbaiki ibadah adalah lebih afdal, jauh lebih afdal, beza dengan yang memperbanyakkan ibadah. Jadi kita Imam Ghazali ni ajar kita untuk menyempurnakan ibadah, bukan hanya memperbanyakkan ibadah. Tanpa kita nafikan orang yang banyak ibadah besar pahalanya, tapi menyempurnakan ibadah adalah lebih utama. Dalam kepala kita ni, mindset kita, aku nak perbetulkan ibadah. Waktu umur aku sekarang ni bukan hanya banyakkan ibadah, tak. Aku nak memperbaiki ibadah aku. Mulakan dengan memperbaiki wuduk. Siapa yang mula memperbaiki wuduknya, maka Allah akan beri taufik kepada dia untuk dia boleh memperbaiki semayangnya. Kerana wuduk adalah kunci semayang. Bila kuncinya betul, maka boleh buka pintu semayang. Baik. Kata di sini, apabila engkau selesai dari istinja, dah habis dah istinja ni. Sebab kita Imam Ghazali cerita mula-mula dulu bangun tidur kan. Bangun tidur, lepas tu istinja, masuk tandas, keluar tandas dah ni. Lepas dah habis istinja, dah selesai dah dengan sempurna istinja tu, maka janganlah engkau meninggalkan bersiwak, kerana bersiwak itu kata Nabi sallallahu alaihi wasallam mathharatul lil fam wa mardatun lirrabb
wa masqatatun lisyaitan. Mula-mula sekali nak berwuduk, maka dimulakan dengan bersiwak. Kata Nabi SAW, laula asyukku ala ummati la amartuhum bisiwak qabla kulli salah. Kalaulah tak memberatkan kepada umatku, kata Nabi SAW, kalau tak berat kepada mereka, aku akan wajibkan mereka, umat aku ni, untuk bersiwak setiap kali sebelum semayang dan sebelum berwuduk. Jadi siwak ni dalam kata fuqaha disunatkan pada setiap keadaan. Yusannu as-siwak fi kulli ahwalin. Siwak ni orang tanya, bila sunat siwak ustaz? Sunat belaka. Bangun tidur, nak masuk kereta, pakai selipar, nak memasak, semuanya disunatkan bersiwak pada setiap keadaan. Tapi sangat ditutup pada 3 tempat. Sebelum berwuduk, sebelum semayang, dan sebelum mengaji Al-Quran. Termasuklah sebelum hadir majlis ilmu. Ini 3 tempat sangat-sangat ditutup sampai Nabi kata apa? Kalaulah tak memberatkan kepada umat aku nak suruh mereka bersiwak sampai jadi wajib. Tapi Nabi fikir benda tu berat. Berat dengan maksud apa? Kalau Nabi suruh, banyaklah umatnya akan berdosa sebab meninggalkan perkara itu. Maka Nabi tak nak umatnya berdosa, Nabi tak suruh. Kalau ikutkan Nabi nak suruh. Tapi sebabkan benda tu berat. Dan memang berat. Memang berat benda siwak ni. Kita cerita 400 kali pun 400 kali kita tak buat. Memang berat. Walaupun kita punya tak berat pun ni timbangan dia ni, tapi nak mengamalkan tu berat. Terbuktilah kata-kata Nabi tu, kalaulah tidak memberatkan kepada umat, masuk memang berat. Nah, kita dengar 1 kali, 2 kali, 3 kali nak, tapi tak jadi juga. Kadang-kadang kita buat tak istiqamah. Nak katanya beratnya nak beristiqamah dalam bersiwak ni. Sebab apa kita susah nak buat benda tu? Bila mana ganjarannya besar, kebaikannya banyak, maka susah nak buat. Barang mahal, bila barang mahal, bila kita dapat, kita bersyukur. Dan yang kedua adalah susah untuk kita dapatkan benda tu. Sebab dia benda istimewa. Sallallahu alaihi wasallam. Kata Nabi SAW, janganlah kamu meninggalkan bersiwak, kerana siwak itu adalah matharatun lil fam. Ini kebaikan bersiwak ni. Bersiwak itu menyucikan mulut kamu. Bersih. Dan kita dah sebut tadi, ini kan bab bersih ni, bab kebersihan ni kan. Nak berwuduk, sebelum berwuduk, bersihkan mulut dulu. Kerana Allah sukakan kepada kebersihan. Innallaha yuhibbul tawwabin wa yuhibbul mutatahhirin. Maka tanda orang tu bersih dan sentiasa menjaga kebersihan adalah mereka sentiasa bersiwak. Sebelum semayang, sebelum berwuduk. Itu tanda dia ni teliti dalam bab kebersihan. Kalau orang tanya, ustaz, dah kan kita dah gosok gigi dah, adakah cukup dengan gosok gigi menggantikan siwak? Jawapannya tak cukup. Menggosok gigi tidak menggantikan siwak. Mungkin kebersihannya berlaku penggantian, tapi pahalanya tak terganti. Mungkin kita kata, gosok gigi bersih lagi. Dengan ubat gigi beradang gini, tapi belum dapat pahalanya. Kerana untuk mendapatkan pahala, wajib dengan siwak juga. Baru dapat pahala yang kata Nabi apa tu? Dalam hadis Nabi SAW, 2 rakaat dengan bersiwak lebih afdal daripada 70 rakaat tanpa siwak. Tengok tu, bila kita memperbaiki ibadah, 2 rakaat cukup dah. Sebab 2 rakaat kita macam 70 rakaat dah. Orang lain sembahyang 70 rakaat tak pakai siwak, kita main 2 rakaat je, kita dapat pahala sama dengan 70 rakaat. Dah. Kalau kita amalkan sunnah Nabi SAW, dapatlah kebaikan tu. Maka siwak ini kata Nabi SAW, membersihkan mulut kamu dan menyebabkan keredaan Tuhan dan membencikan bagi syaitan. 3 benda. Dengan bersiwak, bersihkan mulut kita. Dan kajian membuktikan bahawasanya tidak adalah obat yang paling bagus untuk gigi dan gusi kita melainkan dengan siwak. Sampai mereka pun hari ini letakkan siwak ni dalam obat gigi mereka. Ekstrak siwak dah. Bagi ada gambar siwak. Sebab apa? Mereka orang putih, orang kafir pun dah kaji dah. Kenapa Nabi Muhammad suruh sangat umatnya bersiwak? Kena kaji. Mesti ada kebaikan. Mereka tahu. Walaupun tak beriman dengan Nabi Muhammad, mereka tahu Nabi Muhammad ni, orang nama Muhammad bin Abdullah ni, kalau dia kabur mesti ada kebaikan. Tak ada sia-sia. Maka mereka kaji. Betul lah. Tidak adalah obat yang paling bagus untuk kesihatan gigi dan gusi melainkan dengan bersiwak. Maka mereka pun guna. Hari ni orang kafir pakai siwak. Kita je tak pakai. Orang kafir hari ni belum pakai siwak. Tak pakai buah gigi dah. Buka YouTube tengok kajian-kajian mereka. Mereka dah terbukti dah sangat bagus untuk kita punya kesihatan mulut, kesihatan gigi. Bahkan dengan bersiwak, ulama buat kajian, doktor-doktor nak buat kajian, melancarkan peredaran darah,
melancarkan degupan jantung. Siwak je padahal, tapi kaya habis semua. Nah, sebab apa? Sebab itu sunnah Nabi SAW. Sunnah Nabi tak ada yang ke belakang. Semuanya maju ke depan. Siapa nak maju ke depan, maju dalam bab kesihatan, maju dalam bab dunia dia, semuanya jangan tinggalkan sunnah Nabi Muhammad SAW. Apatah lagi nak maju di akhirat, nak jadi orang yang terkedepan dalam saf ketika dia pada mahsyar, jangan tinggalkan sunnah baginda Nabi Muhammad SAW. Hargai sunnah itu, agungkan sunnah itu. Dah, maka kita akan mendapat kebahagiaan dunia dan akhirat. Maka siwak ni 3 Nabi sebut: membersihkan mulut, mendapat redha Allah, dan dibenci syaitan. Bermaksud apa? Sebaliknya, siapa yang kurang menjaga kebersihan dalam bab bersiwak ni, maka dia mulutnya kotor, tak dapat redha Allah, dan disukai syaitan. Kita tengok hadis tu kat belakang. Tak, siapa yang tak bersiwak, maka dia tak suci. Yang pertama. Yang kedua, tak dapat redha Allah. Yang ketiga, disukai oleh syaitan. Sebab yang bersiwak dibenci oleh syaitan. Dibenci. Syaitan tak suka kepada orang yang bersiwak. Dia akan pergi tinggalkan. Maka syaitan target dia siapa dulu? Mula-mula sekali, orang yang tak bersiwak, orang yang tak menjaga sunnah Nabi SAW. Dan di antara kelebihan siwak itu adalah, kata Nabi dalam hadis, salatun bisiwakin afdal min 70 salatan bila siwak. Saya sebut tadi, 2 rakaat dengan bersiwak ataupun sekali sembahyang dengan bersiwak adalah lebih afdal daripada 70 kali sembahyang dengan tiada siwak. Ada orang tengok dia dengar hadis ni 3 kali pun tak ada memberi kesan pada hati dia. Sebab apa tak beri kesan? Sebab kurangnya cinta pada Rasulullah. Kalau orang kasih pada Rasulullah, dia akan ambil hadis itu betul-betul dan dia akan cuba untuk amalkan. Kemudian, dan diriwayatkan oleh Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Rasulullah SAW bersabda, laula an asyqa ala ummati la amartuhum bisiwak fi kulli salat. Saya sebut hadis tadi, jikalau aku tidak menyusahkan ke atas umatku, pasti aku wajibkan mereka bersiwak pada setiap kali sembahyang. Pasti kata Nabi, aku nak suruh mereka untuk bersiwak. Bermaksud apa? Nabi nak sangat kita bersiwak. Umirtu bisiwak hatta khasyitu an yuktaba alayya. Kata Nabi SAW, aku selalu diperintahkan oleh Allah bersiwak, sehingga aku khawatir siwak itu akan diwajibkan ke atasku. Maka ini adalah sunnah yang sangat besar, dan dimulakan wuduk kita dengan bersiwak. Sebelum buat apa-apa dahulu, sunat kita ambil siwak dan gosok gigi kita. Dan caranya adalah, Allahumma salli Muhammad, adalah yang pertama sekali kena adalah kayu siwak ni. Ini kita belajar, lepas ni kita beramal lah. Kena ada kayu siwak. Dan kayu siwak ni sunatnya daripada kayu arak. Kayu arak, kayu apa-apa pun boleh je, tapi afdalnya memakai kayu arak. Okey, jadi takrif bersiwak ni adalah menggosokkan gigi dan sekitarnya dengan menggunakan benda-benda yang kesat. Menggunakan benda-benda yang kesat. Walaupun guna dengan hujung kain pun dapat dah pahala asal bersiwak tu. Tapi afdalnya menggunakan kayu arak. Yang kayu tu tidak lebih sejengkal panjangnya. Tak lebih sejengkal. Dan cara memegangnya adalah dengan meletakkan 3 jari tengah ni dekat luar, dan 2 jari ibu jari dengan kelingking di dalam. Pegangnya begini, cara memegangnya. Kemudian adalah menggosok gigi kita. Dimulakan dengan gigi sebelah atas, tengah, ke kanan. Gigi atas ke kanan. Turun ke bawah. Ke tengah lagi. Kemudian naik ke sebelah kiri atas. Turun ke tengah. Jadi dia akan jadi bentuk orang yang nombor 8. 8 terbalik dah. Buat 3 kali. 1, 2, 3. Kemudian digosokkan di lidah kita secara memanjang. Lidah secara memandang. Keluar ni lidah gini. Ni lidah kan? Mula dengan gigi 3 kali, kemudian di lidah. Itu cara bersiwak yang afdal. Okey? Jadi itu kita sunat sebelum berwuduk, kita ambil siwak dulu dan buatlah benda tu. Kalau tak ada siwak, tak ada nak beli ke, tertinggal ke apa benda ke, ambil hujung kain baju ni, gosok sikit. Untuk dapatkan fadilat sahaja. Tak bersih pun pakai hujung kain ni. Dah. Baju pula kotor. Nah, siapa ulama kata kalau pakai hak dalam, jangan pakai hak luar. Takut kotor nampak sini, pakai hak dalam, tak nampaklah. Ulama sampai hajar tahap tu. Nak suruh kita ni jangan tertinggal sunat ni. Jadi itu cara kita kalau tidak ada kayu. Sebab apa? Kita akan dapat pahalanya walaupun hanya dengan menggosokkan gigi dengan benda-benda yang kesat. Kain ni kesat lah.
Jari tak boleh jari. Jari tak boleh. Jari tak kesat. Walaupun jari dia kutuk sekali, jari dia kesat, tak boleh. Kata ulama tak boleh. Walaupun jari dia kasar. Saya kasar Ustaz, boleh. Jari bersewak tak boleh. Kata ulama, jari orang lain boleh. Jari orang lain. Jadi kawan kita ambil masuk gigi kita. Boleh. Sah. Sebab dia syarat bersewak ni tak boleh pakai benda yang bersama dengan diri kita. Jadi kawan dia kasar, dia ambil tu sebab dapat pahala katanya. Tapi janganlah buat gitu. Marah dia orang ni. Baik. Kemudian hendaklah engkau duduk menghadap kiblat di atas tempat yang sedikit tinggi. Nak berwuduk ni. Adab ketika berwuduk adalah kita menghadap kiblat. Orang yang berwuduk menghadap kiblat berbeza pendapatannya daripada orang berwuduk tidak menghadap kiblat. Dan saya dah sebut dah pada kelas yang lepas ketika di Paluh. Kalau kita nak menjadi orang yang sentiasa dapat sunat ni, sunat ketika berwuduk ni menghadap kiblat, kita tak akan dapat melainkan pada nak setting kita punya bilik air tu. Siapa nak buat rumah kalau rumah sewa tak boleh lah, siap belaka dah, kena pusing badan lah. Tapi kalau kita ni nak dapatkan hari-hari dapat pahala ni, kita setting tempat ambil semayang tu biar menghadap kiblat dah. Barulah hari-hari pun kita dapat menghadap kiblat. Kalau kita buat payah air tak kena, contohnya kiblat sini, payah tak kena, dan nak ambil semayang kiblat kan, payah tu kan, sakok pula orang nak ambil orang sebelah tu, punggung kita kena dia pula belakang. Sebab kita setting tak betul dah payah air tu. Tapi kalau setting payah betul dah tak kena gini dah. Maka setiap hari kita akan ambil semayang menghadap kiblat, orang lain pun akan ikut. Semua dapat buat sunnah belaka. Jadi sebenarnya saya pesan ni, kalau kita nak buat surau, nak buat masjid, kita si tukang yang mengarahkan buat surau ke buat rumah ke, kita pesan tukang nak letak paip wuduk ni biar menghadap kiblat. Supaya hari-hari kita ambil semayang menghadap kiblat lalu. Kalau ada kolah senang. Dulu zaman kolah senang, kita nak pusing-pusing tu. Tapi sekarang pakai paip air belaka dah. Kalau paip duduk gitu, gitulah kita menghadap, tak ubah dah gini. Sama juga dalam bab nak buang air, kita sebut gitu, makruh kita buang air dalam keadaan menghadap kiblat. Jadi nak positionkan kita punya mangkuk tandas tu jangan menghadap kiblat. Di rumah kita nak buat rumah ni design, kadang-kadang kita design fikir orang tamu macam mana, dapur macam mana, besar mana, tak fikir bab sunat ni, bab nak dapat pahala ni. Katil nak susun mana. Kalau orang tu dia nak pahala, dia nak akhirat, dia fikir dulu, rumah aku tandas mesti tak menghadap kiblat. Jamban tu, mangkuk tandas tu. Air semayang mesti menghadap kiblat. Bilik tidur mesti tidur menghadap kiblat lalu. Dia susun dah tu. Setting rumah dia tu. Dia fikir akhirat dulu. Tapi kalau orang fikir dunia dulu, ni kena besar gini, ni kena pasang gini. Dia nampak comel je. Comel, terdetik tu je. Tak nampak pahala-pahala ni. Orang zaman dulu nak buat rumah, semua fikir dulu. Fikir apa? Akhirat dulu fikir. Pahala dulu fikir. Jadi sunat kita ni mengambil air semayang menghadap kiblat. Kata di sini, dan hendaklah engkau duduk menghadap kiblat di atas tempat yang sedikit tinggi. Ini tinggi ni dulu sebab dulu mengecik, ambil air pakai tuang gitu kan. Dulu orang ambil semayang kena cebok pada perigi telaga, susah. Sekarang dah ada paip dah. Supaya engkau tidak terkena percikan air. Dan baca olehmu doa Bismillahirrahmanirrahim, Rabbi a'udzubika min hamazati syayatin wa a'udzubika rabbi an yahdurun. Ini doa kita baca untuk mengelakkan daripada diganggu syaitan ketika berwuduk. Ada syaitan namanya syaitan al-walhan. Walhan ni memang kerja dia buat waswas ketika ambil semayang. Kalau siapa ada waswas tu, bermaksud dia telah dikuasai oleh iblis namanya walhan. Dalam wuduk namanya walhan, dalam semayang nama syaitan tu khanzab. Ada nama dia. Ni memang tugas dia tu je. Tugas dia hari-hari dia tengok orang ambil semayang, dia akan bagi waswas. Rasa macam ketuk dia. Macam tak betul semayang ni. Ambil pula kali. Dia selesai ambil semayang. Rasa macam ada keluar benda sikit tadi. Ambil mula. Sisi mula lengang. 3 jam duduk kat tempat semayang. Sebab apa? Diganggu oleh syaitan. Jadi untuk mengelakkan diganggu ni, baca doa ni. At-ta'awudh ni. Rabbi a'udzubika min hamazati syayatin wa a'udzubika rabbi yahdurun. Dengan nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang, aku berlindung denganmu ya Allah dari gangguan syaitan-syaitan, dan aku berlindung denganmu daripada kehadiran mereka di sisiku. Ini doa ni dibaca sebelum wuduk dan sebelum semayang. Nabi tak baca doa ni, ada orang kata ini bid'ah ni, Nabi tak baca doa ni. Tak ada dalam hadis Nabi ajar kita baca doa berlindung dari syaitan di awal semayang. Dah memanglah Nabi tak diganggu syaitan. Nabi tu maksum. Nabi tak syaitan mari pada dia.
Nabi lalu syaitan lagi jauh dah. Dan kita bukan Nabi. Tak, dia kata Nabi tak baca doa ni. Nabi tak pernah mengajar kita membaca doa minta berlindung dari syaitan mula-mula semayang. Oh, memang dah. Nah, kita ni yang diganggu syaitan ni. Kena baca lah. Kalau kita memang jenis was-was, jenis tak khusyuk, jenis sentiasa lalai sama, kena baca. Sebelum semayang baca Qul a'udzu binnas lah. Baca a'udzu billah lah. Baca hok ni ke tak kisah. Yang penting mesti minta pertolongan daripada Ya Allah, bantu aku, jauhkan mereka daripada aku. Rabbi a'udzu bika min hamazati syayatin wa a'udzu bika rabbi an yahdurun. Itu doa dibaca sebelum mula berwuduk setelah bersiwak. Kemudian, mula-mula dah nak start berwuduk ni. Kemudian basuhlah kedua tanganmu 3 kali. Tangan mana ni? Ni bukan tangan hak ke siku ni, dah. Sebelum kita ambil sembahyang, sunat kita basuh pergelangan tangan dulu. Sebab apa basuh pergelangan tangan dulu? Okey, ni cerita dia. Dulu orang ambil sembahyang daripada baldi, bekas. Ambil bekas daripada sungai ke mana waktu ambil rumah. Baru nak ambil sembahyang kan? Jadi sebelum kita nak masuk dalam baldi, kita takut tangan ni kotor. Jadi ambil cebok dulu, basuh dulu tangan luar ni. Takut-takut tangan ni ada najis. Dengan masukkan tangan dalam berdi, najis belaka air tu. Maka sunat kita basuh dulu tangan ni. Dah sekarang kan pakai air pahit dah. Ustaz, sunat lagi ke basuh pergelangan tangan? Masih lagi sunat. Tetap juga sunat kita membasuh pergelangan tangan dahulu sebelum mula berwuduk. Okey? Jadi mula-mula sekali kata sini, basuhlah kedua tanganmu 3 kali. Bukan tangan ke siku ni bukan hak fardu wuduk tu bukan. Ini tangan pergelangan tangan. Permulaan wuduk. Belum buat lagi benda wajib ni. Sebelum engkau memasukkannya ke dalam bejana bekas dan baca olehmu Allahumma inni as'aluka al-yumna wal barakah wa a'udzubika min syu'mi wal halakah. Imam Al-Ghazali dalam adab berwuduk ni satu-satunya imam ulama yang meletakkan doa dalam perbuatan wuduk. Setiap perbuatan basuh wuduk ni dia adakan doa, dimainkan doa. Doa ni dia ke sendiri ke dapat daripada hadis Nabi SAW? Pendapat masyhur mengatakan doa ni Imam Ghazali sendiri buat sendiri. Dia yang reka doa tu. Itu pendapat masyhur ulama. Tapi saya pernah dapat daripada guru saya bahawasanya doa ni ada sanadnya. Ada sandarannya, cuma hadisnya hadis dhaif. Hadis yang lemah. Dah boleh buat ke tak? Kalau Imam Ghazali reka sendiri pun boleh buat. Tak ada masalah dalam berdoa ni bebas. Kita bebas nak minta apa-apa saja. Tak ada larangan dalam berdoa. Bahkan doa itu adalah ibadah. Kalau kata tidak ada hadis sekalipun, kita boleh buat doa tu. Ada orang kata takut. Ustaz, dia kata ada ustaz mengajar doa dalam Bidayatul Hidayah ni. Bid'ah ni. Nabi tak buat ni. Kalau bid'ah sekalipun, bid'ah yang baik. Sebab apa? Kita berdoa ketika ambil sembahyang. Yang pertama, kita doa. Yang kedua, kita khusyuk dalam wuduk kita jadi khusyuk lah. Wuduk kita jadi mari seumur hati. Nah, sebab apa? Contohnya macam kata ni. Ketika memasukkan tangan ke dalam bejana tu, baca doa ni. Apa dia? Allahumma inni as'aluka al-yumna wal barakah wa a'udzubika minasyu'mi wal halakah. Ya Allah, aku mohon kepada Engkau kebaikan dan keberkatan. Dan masuk tangan dalam bekas air kan? Ya Allah, berilah aku keberkatan dan kebaikan, dan aku berlindung denganmu daripada keburukan dan sial dan kebinasaan. Jadi kita buat perbuatan tu, kita mari dalam kepala ni ada permintaan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi ibadah tu lebih berkualiti lah. Dah. Nanti ketika basuh muka ada doanya. Ketika basuh tangan ada doanya. Ketika sapu kepala ada doanya. Doa khusus. Yang kita baca doa tu, yang penting faham makna tu. Supaya wuduk kita tu jadi wuduk yang hadir hati. Jadi beza wuduk ni, ada orang wuduk zahir sahaja. Basuh anggota je. Ada orang berwuduk dengan hati-hati sekali dibasuh sekali. Maka dia mendapat kebersihan zahir dan batin. Bergantung pada hatinya ketika berwuduk. Hadir ke tak hadir? Khusyuk ke tak khusyuk ketika berwuduk? Nak khusyuk ketika berwuduk? Ni. Amalkan doa Imam Ghazali. Jadi kita boleh, marilah. Oh, aku buat apa sekarang ni? Aku minta apa sekarang ni? Baik. Kemudian setelah kita basuh pergelangan tangan, hendaklah engkau berniat untuk mengangkat, menghilangkan hadas, atau engkau berniat istibahatus salah. Dan hendaklah niatmu itu tidak hilang sebelum engkau membasuh muka supaya sah wudukmu. Okey, dah selesai dah kita basuh pergelangan tangan. Sekarang kita nak buat rukun wuduk yang pertama. Apa dia rukun wuduk pertama? Di sekaligus membasuh muka dan niat. Memang kita dalam bab fiqh. Rukun pertama niat, rukun kedua basuh muka kan. Tapi sebenarnya rukun pertama dan kedua ni sekaligus ni, serentak. Ketika mana kita membasuh muka, ketika itulah kita kena berniat kan. Jadi dia serentak tu. 1 dan 2 tu serentak.
Jadi sekarang barulah kita berniat. Tadi tak niat lagi tadi. Tadi belum niat wuduk lagi. Sekarang nak ambil air dah. Nak letak dalam tapak tangan kita ni. Nak aturkan, nak halurkan air ke muka kan. Ketika air dalam tapak tangan ni, niat dah ni. Niatnya apa? Yang paling afdal niatnya adalah sahaja aku mengangkat hadas kecil. Sahaja aku angkat hadas kecil. Itu paling afdal niat dia. Boleh tak nak berniat sahaja aku berwuduk? Boleh, tak ada masalah. Boleh. Walaupun tak sebut wuduk fardu pun boleh. Kalau semayang kena sebut fardu kan. Sahaja aku semayang fardu zuhur kena sebut. Tapi kalau buat wuduk boleh. Walaupun hanya dengan sebut sahaja aku berwuduk saja boleh lah. Dan wuduk ni bila kena ada? Paling penting ketika air sampai ke muka, wuduk tu masih lagi wujud lagi. Masih lagi kita panggil on lagi dalam hati kita. Aku sekarang nak angkat hadas kecil. Aku sekarang nak ambil air semayang. Kena ingat wuduk ni hanyalah lintasan hati sahaja. Maknanya apa? Kita tahu apa yang kita nak buat ketika tu. Ketika basuh muka tu, dalam hati kita tahu, oh sekarang ni aku nak ambil air semayang. Bukan aku nak basuh muka sebab mengatuk mata. Bukan basuh muka sebab nak bersihkan muka, bukan. Aku basuh muka ni sebab nak ambil air semayang. Sebab nak berwuduk. Sebab nak angkat hadas kecil. Itu niat tu. Jangan was-was. Oh tak masuk niat tadi, kena ambil semula. Tak masuk dah tu. Kita tahu kita nak ambil air semayang, cukup dah. Yang penting ketika air sampai ke muka, wuduk tu masih on lagi. Tahu lagi sekarang, aku sekarang ambil air semayang. Okay, basuh muka. Dan sunat kita basuh muka ni bermula daripada atas. Daripada atas. Kalau daripada bawah boleh tak? Boleh, dia tak ada masalah. Cuma sunat afdal daripada atas. Dah, ambil air tu niat dan teruskan berniat sampai air sampai ke muka kita terus. Lepas dah sampai ke muka boleh lepas dah niat. Boleh lepas dah, tak ada masalah dah. Okey, basuh muka. Okey, kata di sini kemudian hendaklah engkau berniat untuk mengangkat hadas ataupun berniat istibahah salat. Istibahah salat ni untuk siapa ni? Ini untuk orang yang daimul hadas. Kalau orang daimul hadas seperti contoh perempuan istihadah. Perempuan yang ada darah istihadah, darah keluar bukan darah haid, bukan darah nifas. Jadi dia berwuduknya bukan untuk angkat hadas. Wuduknya adalah untuk istibahah salat, mengharuskan dia semayang. Seperti juga lelaki ataupun perempuan yang silisil bul, kencing tak lawas, tak berhenti-berhenti kencing dia. Maka orang ni wuduk dia adalah berwuduk untuk memperbolehkan dia semayang. Wuduknya bukan untuk mengangkat hadas. Niatnya sahaja aku berwuduk untuk membolehkan aku semayang. Itu maksud istibahah salat tu. Untuk memperbolehkan aku semayang fardu. Sebab apa? Orang yang keluar darah istihadah ataupun keluar air kecing, dia sedang berhadas tu. Dia sedang berhadas. Kalau dia niat mengangkat hadas kan tak kena tu. Nak angkat hadas mana kamu tengah berhadas. Jadi dia kena tukar niat ni. Sahaja aku berwuduk untuk memperbolehkan saya semayang fardu. Wuduk ni lesen saya untuk semayang. Saya tak boleh semayang, mereka kena berwuduk. Maka wuduk ni memperbolehkan. Istibahah nama dia. Istibahah li fardhis salah. Itu masuk istibahah salah tu. Ini untuk orang yang perempuan yang istihadah ataupun orang yang salisil bul, kencing tak lawas. Maka wuduknya berbeza. Dan ada beberapa syarat yang lain lagi. Antaranya mereka ni kena tutup dulu kemaluan tu. Kena hentikan dulu darah tu. Yang ketiga, mereka hanya boleh berwuduk setelah masuk waktu sahaja. Yang keempat, satu wuduk, satu fardu sahaja boleh pakai. Tak boleh pakai dua fardu. Sunat boleh banyak. Maknanya orang yang gini payah sikit lah. Dia banyak kerja sikit, renyah sikit. Sebab apa? Sebab dia orang sakit. Bila orang sakit ni masalah sikit lah. Tapi tak perlu risau. Sebab pahalanya lebih besar. Sebab dia banyak benda nak buat. Kena pergi tandas dulu. Tutup dulu kemaluan tu sampai tak berhenti darah tu. Lepas tu ambil semayang selepas masuk waktu. Lepas tu cepat-cepat kena semayang. Banyak benda syarat kepada dia. Ini untuk orang yang daimul hadas. Orang yang sentiasa berhadas. Seperti perempuan istihadah ataupun silisil bul. Baik. Allahumma salli ala Muhammad. Maka hendaklah niatmu itu tidak hilang sebelum engkau membasuh muka supaya sah wudukmu. Macam mana tak sah? Kita ambil ni ada niat ni. Tiba-tiba tengok-tengok nak sampai ke muka, kawan lalu ataupun anak lalu. Kita pun tengok ke anak, kita basuh muka, hilang dah niat ni. Muka basuh ni, tapi niat hilang dah. Tak salah semayang kita, tak salah wuduk kita sebab apa? Dah hilang niat ketika membasuh muka. Kena ambil semula, air baru pula. Sebab tadi tak berniat tadi. Tapi jaranglah berlaku gitunya. Biasanya orang tengah berwuduk, tahu dia tengah nak wuduk tu. Contohlah tiba-tiba terjadi dah. Tengah nak ambil semayang ni, niat dah ni. Tiba-tiba nak acu nak basuh muka, dia blackout. Kadang blackout. Oh, dia ingat dah. Basuh muka juga. Tapi hilang dah niat. Tak sah lah. Tapi biasanya orang ada lagi niat tu dia tahu. Kalau dia nak berwuduk, jaranglah orang hilang niat ni.
Realitinya biasanya dia tahu dia sedang berwuduk. Naam. Kemudian setelah itu ambillah air 1 cebok dan berkomor-komor. Engkau dengan 3. Ini pendapat yang tak muktamad. Al-Imam Al-Ghazali mengambil pendapat bahawasanya berkomor sunat selepas basuh muka. Sebenarnya yang muktamad sunat sebelum basuh muka tadi kita berkomor dulu. Sebab tu di sini disebutkan berkomor selepas basuh muka. Tak salah ni. Memang ada pendapat. Jadi kita nak ambil pendapat yang muktamad sebenarnya berkomor dan al-madmadah wal istinsyaq wal istithar, 3 benda. Berkomor, masuk air dalam hidung dan keluarkan air daripada hidung. 3 benda sunat. Beza-beza pahala tu. Yang pertama berkomor dulu. Berkomor ni apa? Masukkan air dalam mulut dan menggerak-gerakkan ia dalam mulut. Itu berkomor. Kemudian al-istinsyaq, masukkan air dalam hidung, sedut sikit sampai ke pangkal hidung. Al-istithar, keluarkan balik. Itu 3 sunat ni. Bila sunat ni? Afdalnya, muktamadnya pendapat buat sebelum basuh muka. Ni buat lepas basuh muka dah ni. Ini pendapat yang bukan muktamad. Imam Ghazali memilih pendapat itu. Tak ada masalah. Kita ambil pendapat yang muktamad. Maka sebelum basuh muka tadi, kita kena buat sebenarnya berkomor dulu. Ambil air. Afdalnya pakai 1 tangan sahaja. Afdalnya pakai 1 tangan saja. Ambil air, berkomor, waktu baik. Air yang berbaki ni pakai juga untuk masuk dalam hidung. Tapi biasa kita tangan kecil. Tak cukup. Habis komor, kadang tumpah dulu dah. Habis dah air sebab 1 tangan. Jadi boleh pakai 2 tangan. 2 tangan, komor, sikit lagi masuk dalam hidung. Itu afdal. Cara paling afdal begitu. Okey. Jadi 1 cedokan air itu kita gunakan untuk berkomor sikit dan gunakan sikit untuk masuk air dalam hidung. Kalau tak cukup air boleh tambahlah cebokan yang lain. Tapi itu yang paling afdal. Berkomor, kemudian masuk air dalam hidung, hembus balik. Lepas tu komor balik kali kedua. Nak buat berkomor dulu pun boleh. Komor 3 kali. 1, 2, 3. Lepas tu baru masuk dalam hidung pun boleh juga. Tak ada masalah. Tapi tadi sebut tadi, cara yang paling afdal. Sunnah Nabi SAW. Nabi buat begitu. Boleh nak pilih mana-mana yang senang untuk kita lakukannya. Dan bersungguh-sungguhlah kamu memutarkan air itu dalam mulut sehingga sampai ke hujung halkum. Kecuali jika engkau berpuasa, maka engkau perlahankan berkomor itu dan bacalah olehmu ketika itu doa ini. Ketika berkomor pun Imam Ghazali ajar kita doa. Apa dia? Allahumma a'inni ala tilawati kitabik wa kathrati dzikri lak wa thabbitni bil qawli thabiti fil hayati dunya wa fil akhirah. Sebab kita berkomor kan, perbuatan mulut kan. Kita minta, ya Allah, permudahkanlah mulut aku ni, aku berkomor ni untuk membaca Al-Quran dan untuk memperbanyakkan zikir kepadamu, dan kukuhkanlah mulut aku ni dengan perkataan yang kukuh, iaitu kalimah la ilaha illallah di dunia dan di akhirat. Maksudnya jadikanlah hidupku dan matiku di dalam keadaan beriman. Maksudnya kita minta, ya Allah, mulut aku berkomor ni jadikanlah dia sentiasa baca Al-Quran, banyak berzikir dan boleh mengucap ketika nak mati. Jadi bila dia berkomor tu, dia mari doa tu. Ya Allah, jadikanlah mulut aku ni boleh mengucap ketika nak mati nanti. Kan khusyuk tu wuduk dia tu. Tak ada dah lalai mikir pasal nak masuk apa petang ni ke, nak pergi mana petang. Tak ada. Sebab apa? Disibuk dengan doa-doa ni. Sebab tu kita kata sangat dianjurkan siapa yang amalkan doa ni. Tak boleh hafal bahasa Arab ni, pandai kurang, faham makna dia pun tak apa dah. Faham makna dia. Ketika berkomor, minta supaya kita ni boleh baca Quran banyak, boleh berzikir banyak dan boleh mengucap ketika nak mati nanti. Nanti ketika masuk tangan dah pula doa dia. Baik. Kemudian ambil pula 1 cebok air yang lain untuk engkau masukkan ke dalam hidungmu. Tadi yang kedua tadi istinsyaq. Maka hendaklah engkau beristinsyak, memasukkan air ke dalam hidung 3 kali dan baca olehmu doa. Doa ketika air masuk dalam hidung pula. Allahumma arihni raihatal jannah wa anta anni rad. Ya Allah, ciumkanlah hidungku ini dengan bau wangi syurga, sedangkan engkau redha kepadaku. Yang minta ketika masuk dalam hidung ni, ya Allah, berilah aku peluang untuk bau harumnya syurga. Yang bau harumnya syurga ni dah dapat dihidu sejauh 500 tahun perjalanan. Syurga duduk sini, kita duduk sini. 500 tahun jalan baru sampai, dah bau syurga tu. Dikatakan dalam hadis Nabi SAW, kalaulah seorang bidadari, kalaulah seorang bidadari diturunkan ke dunia ini, nescaya dunia akan harum dengan bauan bidadari tersebut. Seorang bila turun ke dunia ni, semua akan bau wangi belaka. Dikatakan kalaulah seorang bidadari dicelupkan dalam lautan di dunia ni, semua air akan jadi tawar belaka.
tak jadi masin dah. Nak kata wanginya syurga. Nah, maka kita minta pada ketika masuk air dalam hidung ni, ya Allah, berikanlah aku peluang untuk dapat bau dan cium bau syurga-Mu yang wangi. Itu doa ketika masukkan air dalam hidung. Jadi kita khusyuklah berwudu tu. Koma ada doanya. Masuk air dalam hidung ada doanya. Jadi tak nak mikir benda lain dah. Sibuk dengan doa-doa kita. Itu kelebihan doa Imam Ghazali ni. Dan ketika engkau menghembuskan air, istisar pula saya ada 3 tadi. Berkoma, madmadah namanya. Al-istinsyaq, masuk air dalam hidung. Keluarkan balik, itu sunat juga tu. Jangan telan. Telan tu makruh lah. Nak telan ke dalam kata tok tu. Jadi kita sunat keluarkan balik. Istisar namanya. Ketika mana engkau menghembuskan air daripada hidungmu, hendaklah engkau baca doa. Allahumma inni a'udzubika min rawaihin nar wa su'id dar. Ya Allah, aku berlindung denganmu dari bau busuk api neraka dan dari kejahatan tempat kediamanku. Minta pula ketika nak hembuskan air tu, ya Allah, jangan ciumkan aku dengan bau neraka yang juga busuknya terhidu sejak 500 tahun perjalanan. Bau busuk neraka. Sebab apa? Ahli neraka tu dengan macam-macam, dengan nanuhnya, dengan darahnya, dengan najisnya, macam-macam lendir dekat situ, maka bau sangat busuk. Bau lebih busuk daripada bangkai. Wal'iyadzubillah subhanahu wa ta'ala. Sama juga dalam hadis disebutkan, kalau dah diturunkan seorang dari ahli neraka atas dunia ni, maka akan terhidu bau busuk seluruh dunia. Seorang ahli neraka turun ke dunia, maka akan terhidu bau busuk seluruh dunia. Itu keburukan neraka. Wal'iyadzubillah subhanahu wa ta'ala. Jadi itu ketika baca doa, ketika apa? Mengeluarkan air daripada hidung. Berhenti kat situ dulu. Berhenti dekat berkomor, masuk air dalam hidung dan juga keluarkan air daripada hidung. Sebab apa berhenti sini? Supaya kita balik kita boleh mengamal. Kalau beri banyak-banyak ni balik tak beramal dah. Bermula dengan siwak tadi, pertama sekali, lepas tu ketika basuh pegangan tangan ada doanya, ya Allah berikanlah aku kebaikan dan keberkatan. Ketika berkoma, ya Allah jadikanlah mulut aku ni mudah baca Quran, mudah berzikir dan boleh mengucap ketika nak mati. Ketika masuk dalam hidung, ya Allah berikanlah aku peluang boleh bau syurga-Mu. Ketika keluar, ya Allah jangan kamu baukan aku dengan bau neraka-Mu. Dah tu banyak benda tu. Takut belajar 10, tak buat 1. Belajar 3, 4 je. Boleh buat 1 pun tak apa dah. Jadi insya-Allah kita berazam untuk amalkan dulu benda tu. Tak perlu banyak-banyak. Kita nak perbaiki ibadah ni step by step. Daripada kita belajar banyak-banyak tak buat. Jadi habis kita. Tak ada perubahan. Kita nak ada perubahan. InsyaAllah. Baik, wallahu a'lam. Kita berhenti dekat situ. Ada soalan ke? Ya. Yeah. Tak ada masalah. No. Betul. Baik. Afdalnya kita tidak berwuduk di tempat buang hajat. Afdalnya kita tak ambil air sembahyang di tempat makuk tandas tu. Ada orang dia asing tak bilik air dia. Bilik mandi dengan tandas beza. Ada orang buat gitulah. Tapi kebanyakan kita tak asing lah. Jadi kalau kita memang berwuduk dalam tempat buang air tu, jangan baca doa ni. Dalam hati je. Dalam hati saja. Ketika kita basuh muka tu dalam hati, ya Allah, dalam hati je lah. Jangan sebut ya Allah ke benda kita tak sebut. Sebab apa? Kita berada di tempat yang tak boleh kita menyebutkan kalimah-kalimah yang suci seperti kalimah la ilaha illallah, Allah dan Rasulullah dan sebagainya kan. Itu kalau kita berwuduk di tempat yang memang tempat qada hajat. Tapi kalau bilik air kita berbeza dengan tandas. Tandas ni tempat buang air, bilik air tu tempat mandi. Dulu orang dulu beza kan, tempat mandi lain. Tempat mandi ada kolah semua tu, ada payah hujan, lepas tu tempat berak lain pula. Itu tak apa. Bilik air tak apa. Yang tak boleh kat jamban tak boleh. Ataupun kita ada tempat air sembahyang suku, musalla kita suku, tak apa lah boleh baca. Jadi betul kalau memang kita ambil sembahyang di tempat buang air, tak boleh baca ni. Melainkan dalam hati sahaja. Macam dalam hati sahaja. Dia kok sebab dia memang tempat setan situ. Setan duduk dalam mangkuk tu saja, setan duduk sekeliling tu. Tak boleh juga. Termasuklah tak boleh bawa kalimah-kalimah yang suci kan. Macam cici kalau dia tulis Muhammad Rasul tak boleh masuk. Ada kalimah-kalimah dalam telefon jangan bawa masuk. Termasuklah tu. Wallahu a'lam. Okay.
Kalau memang diasingkan boleh. Dia bergantung pada tandas sebenarnya. Ada orang tandas tempat tula, hak sama je. Ada orang mungkin tandas dia besar, dak jauh sikit ni ada pai air, mungkin boleh. Faham. Saya faham. Cuma bergantung pada keadaan tandas orang tu juga. Kalau orang tu tandas kecil, ada pernah tengok umur tandas kecil je. Situlah dia ambil, situlah pai air, situlah pai hujan, situlah buat dia buang situ juga. Maknanya sikit rapat sangat benda tu. Tu kalau kita tak menganjurkan lah. Sebab dia ruang yang sangat kecil. Tapi kalau tandas dia besar, ujung tu makuk tandas, sini pai air. Tak apa, orang satu biji tak ada masalah. Sebab dah berbeza dah tempat dia. Dengan maksud kata kalau kita buang air tu tak mengecil sampai situ. Dengan maksud gitu. Kalau buang air sini tak mengecil sampai ke tempat kita ambil sembahyang tu, itu dia ke ruang lain tu. Tak apa. Tapi kalau tempat tu kecil, maka dia masih lagi dikhawatiri benda tu dekat tempat duduk syaitan lagi, maka asalnya tak payah baca tak payah baca dizahirkan, baca dalam hati sahaja. Tapi kalau memang besar, tempat lain-lain asing, dia maksud kata tempat buang air tak sampai air mengecil ke situ. Tak apalah tu ruang lain tu ke. Walaupun tak ada dinding, tak ada masalah, tak ada dinding. Yang penting ruangnya berbeza, bukan ruang yang sama. Kalau ikut saya belajar, mula-mula sekali bersiwak. Mula-mula sekali sebelum basuh tangan lagi. Basuhkan siwak dulu, baru basuh tangan. Siwak nombor 1 sekali. Letak tempat sembahyang senang. Letak situ sipang. Tengok tubik-tubik. Masuk ada dah situ senang. Boleh juga gitu, dekat tempat tidur ada dalam kereta ada boleh, tak ada masalah. Banyak siwak tak ada masalah. Ya. Lari sikit. Tak ada masalah. Yang lari sikit tu dia lari, kita nak menghadap arah kiblat. Maknanya kalau gini kiblat, kita gini, masih lagi dapat pahala menghadap kiblat. Kita gini, ambil sembahyang, kiblat gini, kita ambil sini. Tak apa. Masih lagi 180 darjah, masih lagi bukan 95 darjah. Dikira masih lagi menghadap kiblat tu. Bas sembahyang pun sah lagi. Kiblat gini, kita sembahyang gini, sah lagi. Jangan gini dulu. Gini tak boleh lah. Gini tak boleh lah. Tapi kalau masih lagi dalam lingkungan dia, sebab kita menghadap ke arah kiblat, bukan ke kiblat tu, arahnya besar, luas. Dia punya area dia tu besar, luas, dibagi besar. Maka tak ada masalah. Itu memang akan lari sama tu. Sebab putaran dunia ni akan berubah sama. Tak ada masalah. Masih lagi dikira menghadap kiblat. Allahu a'lam. Ya. Kalau nak suci kena bersih belaka. Macam masuk gigi lah. Kalau nak dapatkan kesucian tu, bersih belaka. Boleh belaka, padang tekuk boleh. Boleh belaka. Mana rasa tempat kotor, sampaikan saja. Hak sunat je saya sebut tu, cara kaifiat sunat. Tapi kalau kotor, cerita lain. Kita nak dapat tadi pahala sunat. Nak dapat kebersihan, cerita lain. Faham? Jadi nak dapatkan pahala sunat, tadi cara tadi. Tapi kalau nak bersihkan mulut pakai siwak, jangan hak tu saja, tak cukup tu. Kena gosok belaka lah seluruh mulut tu. Dan specialnya bersiwak ni kita gosok lah banyak mana pun dia tak berbau. Tak bau di sini. Dia tak tinggal bau sini. Dia bau kayu juga lah. Dia tak dekat bau busuk tu. Allahuakbar. Jadi ada soalan. Ya. Kenapa ni dalam bahasa kita tau, kalau kita dapat rezeki apa kita kata alhamdulillah tau. Kita kata alhamdulillah. Tapi kalau bahasa kita kalau kata terima kasih, kenapa tak ucap orang tu ni atau syukran ke terima kasih. Kita dapat nikmat, kita sebut alhamdulillah. Sebab apa tak sebut terima kasih ya Allah? Okey, untuk makhluk kita terima kasih. Sebab seolah-olah kita nak membalas jasa dia. Tapi dengan Allah, kita tak akan mampu balas jasa Allah. Terima kasih ni kita nak balas jasa dia. Dengan kita berterima kasih. Ucapan tu kita ucapkan untuk
membalas jasa dia. Dengan Allah tak mampu, kita nak balas jasa Allah. Nikmat Allah besar. Jadi cara untuk berterima kasih kepada Allah dengan mengucap alhamdulillah. Segala puji bagi Allah. Terima kasih itu pujian sebenarnya. Terima kasih adalah bentuk pujian. Kita bukan hanya puji Allah dengan terima kasih, bahkan dengan semua pujian. Segala pujian untuk Allah. Lebih luas. Tadi terima kasih itu khusus, satu benda je kita beri. Tapi untuk Allah tak cukup satu benda tu. Jadi mengucap alhamdulillah tu adalah bentuk terima kasih kita kepada Allah. Menyerahkan segala pujian kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Bermaksud siapa yang boleh je terima kasih pada syukran ya Allah, boleh je. Tapi kecil benda tu, sikit sangat tu. Seolah-olah kita tak capai kepada tahap yang sepatutnya kita balas kepada Allah Subhanahu Wa Taala, maka diucapkan alhamdulillah. Sebab tu pakai alhamdu, segala pujian. Bukan satu pujian, bukan dua pujian, bukan tiga pujian, semua bentuk pujian untukmu ya Allah. Itu maksudnya. Apa lagi dah? Apa beza Nur Muhammad dengan Nurullah? Nur Muhammad dengan Nurullah. Isu yang sangat berat untuk dibincangkan. Tapi setengah ulama mengatakan bahawasanya Nur Muhammad datang daripada Nurullah Subhanahu Wa Taala, tapi jangan faham diambil daripada zat Allah. Ia diambil daripada makna. Maksudnya sifat-sifat Nabi sallallahu alaihi wasallam